Tuan Dipertua, soalan nombor 8. Ya, sila Yang Menteri. Tuan Dipertua, terima kasih yang berhormat dari Kelang. Kesatuan Eropah merupakan antara rakan dagang utama serta salah satu sumber bagi pelaburan asing yang penting bagi Malaysia. Malaysia sentiasa berusaha untuk mengukuhkan hubungan perdagangan dan pelaburan dengan kesemua rakan dagangan termasuk Kesatuan Eropah. Setelah rundingan perjanjian perdagangan bebas di antara negara-negara ASEAN dan Kesatuan Eropah ditangguhkan, negara-negara ASEAN yang lain telah dan akan memulakan rundingan FTA secara dua hala dengan Kesatuan Eropah. Sekiranya Malaysia tidak mengambil inisiatif yang sama, ianya boleh membawa impak negatif yang besar kepada negara secara keseluruhan, terutama jika ia membawa kepada kehilangan daya saing negara berbanding dengan negara-negara pesaing ASEAN yang lain. Sebelum kerajaan memutuskan untuk mengadakan FTA dengan Kesatuan Eropah, beberapa siri meja bulat perbincangan dan konsultasi telah diadakan dengan pelbagai pihak termasuk kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan perniagaan serta usahawan kecil dan sederhana. Hasil perbincangan dan maklum balas yang diterima daripada pelbagai pihak menyokong supaya Malaysia memulakan rundingan FTA dengan Kesatuan Eropah. Demi menjamin kepentingan negara terus terpelihara, beberapa siri perbincangan dua hala turut diadakan bersama pihak Kesatuan Eropah bagi membincangkan kepentingan bagi kedua-dua pihak dan untuk mencapai persetujuan bersama ke atas skop FTA yang akan dirundingkan di bawah FTA Malaysia Kesatuan Eropah sebelum rundingan FTA dimulakan. Perbincangan ini adalah penting dalam memastikan skop yang ada dirundingkan boleh dipersetujui oleh Malaysia berpandukan dasar-dasar negara sedia ada dan juga persetujuan oleh Kesatuan Eropah. Tuan Yang Dipertua, selain sesi perbincangan dan konsultasi, kajian kemungkinan atau analisa kos faedah secara dalaman atau internal study telah dijalankan ke atas cadangan Malaysia untuk mengadakan FTA dengan Kesatuan Eropah bagi memastikan perjanjian FTA tersebut akan memberi manfaat kepada negara. Kajian kemungkinan tersebut meliputi bab-bab yang terkandung di dalam rundingan FTA kita. Tuan Dipertua, bagi cadangan FTA Malaysia Kesatuan Eropah ini, hasil perbincangan dan maklum balas yang diterima daripada kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan perniagaan serta usahawan kecil dan sederhana ini telah dikemukakan kepada Jemaah Menteri untuk mendapat pertimbangan serta mandat bagi memulakan rundingan FTA. Yang Berhormat Perdana Menteri dan Presiden European Union telah mengisytiharkan pada 5 Oktober 2010 baru-baru ini untuk memulakan rundingan FTA di antara Malaysia dengan EU. Rundingan pertama akan diadakan pada 6 hingga 9 Disember 2010 ini. Sekiranya proses rundingan telah dimulakan, seperti mana rundingan FTA yang lain, Jemaah Menteri akan dimaklumkan dari masa ke masa mengenai perkembangan rundingan serta mendapat mandat baru bagi isu-isu yang memerlukan keputusan Jemaah Menteri. Selain daripada itu, kerajaan akan terus mendapat input dan panduan daripada sektor swasta, khususnya sektor-sektor industri dan bisnes, serta stakeholders yang lain mengenai isu-isu dibangkitkan di dalam rundingan. Input-input ini akan digunakan sebelum sebarang keputusan dibuat dalam rundingan FTA kita. Ingin ditegaskan bahawa semua stakeholders dan Jemaah Menteri telah turut dilibatkan sepenuhnya di dalam proses kesemua rundingan FTA. Kerajaan tidak akan meneruskan atau mengutamatkan sebarang rundingan FTA sekiranya didapati ianya tidak memberi manfaat kepada negara.
Tuan dan Pertua, setakat ini belum ada cadangan untuk membentangkan hasil kajian kemungkinan atau internal study di peringkat dalaman ini di Parlimen. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Kleng. Terima kasih, Muhammad Menteri. Soalan saya ini ada 3 bahagian sebenarnya. Bahagian pertama ialah mengenai kesediaan kerajaan untuk mula perundingan. Bahagian kedua adalah analisa cost analysis ataupun cost faedah pihak kerajaan. Dan ketiga, adakah ini akan dibincangkan dan dibahaskan di Parlimen. Kalau ada, soalan pertama saya ialah adakah dokumen ini, study ini yang dibuat oleh pihak kerajaan, rundingan ini, saya nak juga mengatakan bahawa cost faedah analysis dengan rundingan adalah bukan satu konsep yang sama. Mereka berlainan. So you should not confuse consultation with cost benefit analysis. Adakah cost benefit analysis di bawah Akta Keselamatan Negara, Official Secrets Act? Kalau tidak, mengapa Dewan ini tidak boleh bincang dan bahas isu ini? Khususnya bila FTA ini ada implikasi kepada dasar pembangunan negara, khususnya mengenai isu perolehan kerajaan. Kedua isu ini berkait juga dengan satu konsep baru yang digunakan oleh Persatuan Eropah yang dipanggil indirect expropriation ataupun regulatory takings, yang bermakna bahawa kalau pihak pelabur di Eropah sangka bahawa ataupun mereka fikir bahawa keuntungan mereka akan digugat. Menerusi apa-apa dasar yang dibawa atau diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia. Mereka boleh bawa kerajaan Malaysia ataupun heret kerajaan Malaysia kepada mahkamah antarabangsa. Dan pampasan itu harus dibayar oleh kerajaan Malaysia. So kedua-dua isu ini, satu adalah mengenai isu perolehan kerajaan, government procurement, which will strike at the heart of the new economic policy dan dasar pembangunan negara. Nombor dua, isu regulated takings ini akan juga ada implikasi kepada sovereignty of the nation, sovereignty of the perlembagaan kita. Dan oleh kerana itu, haruskah isu ini dibincangkan di Parlimen? So why do you have Parliament when issues of sovereignty cannot be discussed in Parliament though? Ya. Minta penjelasan. Terima kasih Muhammad. Soalan itu soalan memang penting sekali lah untuk pengetahuan Dewan yang mulia ini. Seperti mana yang saya jawab tadi dalam soalan yang ketiga yang berhormat sentuh itu, saya telah menunjukkan bahawa kita belum ada cadangan untuk membentangkan hasil kajian yang telah dilakukan di peringkat dalaman untuk dibahaskan di Parlimen. Ini oleh kerana dalam konstitusi kita sekarang ini, Malaysia apabila ada mempunyai rundingan dengan negara-negara yang lain, kita tidak perlu berbincang di Parlimen, hanya perlu kelulusan daripada Jabatan Menteri sahaja. Jadi ini satu jika kita berbanding dengan negara-negara yang lain seperti Amerika Serikat, mereka ini perlu kelulusan daripada Kongres sebelum mereka membuat rundingan. Dan bagi Thailand pula, mereka ini perlu kelulusan dari persetujuan Parlimen mereka juga. Jadi perbezaannya inilah, kita di Malaysia ni tidak mempunyai syarat untuk Parlimen untuk meluluskan syarat-syarat yang perlu dirundingkan ataupun skop yang perlu dirundingkan dalam usaha kita untuk menjalankan rundingan dengan pihak European Union. Dan begitu juga kita sudah seperti mana yang kita tahu, Yang Berhormat sudah memberi satu arahan
yang diperolehi oleh Jabatan Menteri supaya rundingan dengan European Union ini perlu dijalankan dengan segera. Jadi rundingan pertama ini akan diadakan bulan Disember mulai 6 hingga 9 hari bulan 2010 ini. Terima kasih.